don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar bidasan Datuk Kawan Amir terhadap Ihsan Jalil yang membawa isu ringgit ni. Apa beliau kata? Saya baca dekat TikTok dia, kerajaan arah kredit jual aset untuk beli ringgit untuk tunjuk ringgit mengukuh. Tulis Ihsan Jalil di TikTok beliau. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kawan Amir. Dia akan TikTok komen macam biasa. Apabila ada pihak yang menuduh kononnya dana daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dalam beberapa hari kebelakangan untuk mengawal kawalan ringgit di pasaran. Sebenarnya sahaja, itu semua hanyalah spekulasi. Tak betul. Menurut sistem politik Kementerian Kewangan, iaitu Saudara Kamil Munim, beliau menafikan dakwaan pengukuhan ringgit sejak minggu lalu itu berlaku hasil arahan kerajaan agar KWSP menggunakan dana di bawah agensi tersebut untuk membeli ringgit. Tak betul sahaja. Ada pihak menuduh mengatakan bahawa kerajaan menggunakan wang ataupun dana KWSP untuk membeli ringgit kita untuk mengukuhkan kedudukannya. Jadi menurut Saudara Kamil, tak betul. Tidak berlaku. Jadi dakwaan yang digerakkan oleh beberapa pengkritik kerajaan itu hanyalah sekadar mainan spekulasi demi kerana mereka mahu menimbulkan kegusaran dalam kalangan pemain ekonomi dan orang ramai. Itu keadaan saya tak habis-habis, tak berhenti. Jadi kata Saudara Beni Kamil, tak timbul sama ada kerajaan gunakan kewangan dan aset KWSP. Itu semua kerana sekadar spekulasi yang diada-adakan. Pengukuhan nilai ringgit adalah menepati jangkaan institusi kewangan dan pakar ekonomi sejak beberapa bulan lalu yang menjangkakan ringgit akan pulih pada 2024 berdasarkan nilai pelaburan ratusan bilion yang diterima oleh negara kita daripada pelaburan langsung FDI saat ini. Dan ia juga disokong dengan permintaan ringgit yang bertambah. Meskipun kita menyaksikan ringgit sedikit menjunam beberapa minggu yang lalu, namun ia bukanlah kayu pengukur utama terhadap prestasi ekonomi keseluruhannya. Jadi perlulah juga dilihat kepada petunjuk yang lain, kata Saudara Kamil Mubin. Beliau selaku sistem politik pada Menteri Kewangan, tentulah beliau lebih faham apa sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi kalau orang menuduh, mengatakan bahawa wang EPF ataupun dana EPF digunakan untuk membeli ataupun mengukuhkan balik ringgit Malaysia, katanya ini adalah permainan spekulasi. Memang adalah satu dua orang tu, boleh katakan hari-hari mereka menulis dan menuturkan persoalan ini dalam media sosial. Sebab itu akhirnya Saudara Kamil membuat kenyataan. Kerana saya jangan lupa kemarin adalah wartawan, seorang tokoh wartawan pun bercakap soal yang sama. Malahan mantan pemimpin daripada UMNO pun, dulu dalam UMNO dia jadi sebagai daripada anggota Majlis Tinggi, pun bercakap soal tersebut. Tapi apabila dinafikan oleh Saudara Kamil, kita nak tanyalah apa jawapan anda. Saudara, sebenarnya dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, kita ni terus berpolitik, tak habis-habis. Dah masuk tahun ke-5. Tahun depan tahun ke-6, kita masih berpolitik. Kita soal politik ni campur aduk pula dengan polemik. Isu macam contoh yang saya katakan, macam isu Kampung Baru Cina yang nak dijadikan sebagai tapak warisan UNESCO. Jadi bagai nak rak satu Melaya bercakap. Itu isu tapak perumahan ataupun tapak perkampungan Kampung Baru Cina. Begitu juga tentang soal sekolah binokular. Tak habis-habis lagi saudara. Malahan yang terbaru macam saya kata semalam, isu kantin di sekolah yang dibuka dalam bulan puasa untuk pelajar-pelajar bukan Islam pun jadi isu polemik. Jadi kita sekarang ni saudara, tak habis-habis. Tak habis-habis. Isu lepas satu kita berbalas sama sendiri dan mengenafikan usaha untuk mencanai minda, untuk mencari upaya bagaimana kita nak membangkitkan semula semangat juang warga bangsa kita supaya tidak terperangkap dengan permusuhan yang berterusan. Cukup-cukuplah kita mengadakan macam-macam usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan ekonomi warga bangsa kita ini
mencapai tahap yang terbaik. Kita mengharapkan apabila Kongres Ekonomi yang berlangsung selama 3 hari sejak 29 hari bulan lalu, terdapat 82 resolusi yang harus dicapai dan dicapai. Tapi kita tidak ke arah itu, kita tak tertumpu ke arah itu. Terbaliknya, warga kita lebih suka berpolemik. Banyaklah saya. Sebagai contoh, isu dengan tapak tanah warisan untuk jadikan tapak UNESCO. Dia bukan mudah. Kalau saya hayati, saya ingat dalam 2 minggu lalu, saya ada mengundang Datuk Hamidah Osman. Beliau menceritakan bagaimana sukarnya untuk mewujudkan satu tapak di Lenggong sebagai tapak UNESCO. Itu pun hanya kerana terdapat orang lama lah, orang hutan. Kadang-kadang tak tahu apa ini, berusia lebih daripada 300 tahun. Pun bertahun lamanya baru diluluskan. Kita sebenarnya bukan tak ada, 4 tapak warisan UNESCO. Setakat ini itu Taman Kinabalu di Sabah tahun 2000 dulu. Begitu juga Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak. Dan bandaraya bersejarah di Selat Melaka, itu Georgetown, Pulau Pinang dan Melaka. Serta warisan arkeologi Lembah Lenggong Perak. Itulah 4 saja tapak yang diluluskan UNESCO. Untuk dapat pun bertahun-tahun, bukan 1 bulan boleh buat saya. Dan kita sepatutnya mengusahakan penyelesaian tapak-tapak warisan. Warisan ekologi Lembah Bujang di Kedah, Taman Negara Gunung Tahan di Pahang, Taman Rimba FRM Selangor, Permatang Kuatza Gombak, Taman Negeri di Raja Belum di Perak, Leprosarium Sungai Buloh dan warisan ekologi Taman Negara Niah di Sarawak. Terdapat 7 segala kawasan ini, sebab itu kita usahakan. Bukan kita melayan yang bukan-bukan, kita berbalah. Jadi soalnya kita harus menilai dari sejarah. Sebab itu dalam keadaan-keadaan begini, sewajarnya kita bertenang. Jangan kita mudah untuk terperangkap dengan polemik politik, akhirnya tidak mendatangkan hasil apa-apa. Yang pasti akhirnya kita bermasalah. Memang negara kita indah, cantik saya dengan pemandangannya. Macam Lembah Belum, macam apa yang berlaku di Lenggong. Sepatutnya kawasan-kawasan ini yang perlu kita perjuangkan. Tak payah kita cakap orang kata nak buat kampung baru, tanah Melayu ke, tanah UNESCO ke, itu biarlah mereka cara mereka. Dan saya yakin benda ini tak akan terlaksana. Sedangkan yang ada sekarang ni, macam di Niah, di Sarawak pun masih sukar untuk diiktiraf oleh UNESCO. Ini keadaannya macam Lembah Lenggong. Inilah warisan dunia saya. Perlu kita pelihara dan perlu kita pertahankan dan perlu ditambah nilai. Pak Chu, Black Friday, apa halnya Pak Chu? Buat laporan polis, senang nak siasat. Itu keadaannya. Harap kerajaan ambil tindakan tegas kepada pembawa pewaris dan takfiri. Perlu tindakan sebelum terlambat, itu kata JSC. Jadi Pak Chu kata buat laporan polis, senang nak siasat. Terus Zainal, biasalah pihak pembangkang ni tak ada isu nak main. Mereka sebenarnya tak ada isu. Ya, terima kasih Saudara Rafiq, Sekutu Muar Merah untuk saya. Laziman, saya melihat bahawa pimpinan pembangkang hari ini, mereka sudah ketandusan idea. Tak ada isu dah sekarang saya. Nak bercakap pasal apa? Nak bercakap soal kononnya duit kita merudum jatuh. RM4.8 kupang, salam RM4.80. Sekarang ni RM4.64, RM4.27. Masa ada pemotolan lagi? Kononnya pasal saham kita merudum. Sekarang ni berlegar pada 1,540 mata. Saya bukanlah arif soal ekonomi, tapi bila saya melihat benda begitu, saya kata dangkalnya mereka memainkan isu-isu yang tak sepatut jadikan isu. Dan hari sekarang ni kalau kita lihat apabila daripada pimpinan Parti Bersatu dah lagi bergelodak, saya melihat apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan Bersatu, mereka sebenarnya adalah untuk mengalih perhatian dan seolah-olah mereka mau mewujudkan, memperlihat kepada warga bahawa mereka masih diyakini sebagai pimpinan parti politik. Jadi artinya wakil rakyat mereka masih penting, parti Bersatu ni masih penting, Perikatan Nasional semakin penting. Jadi perlu diwujudkan macam-macam cerita. Sedangkan kita dah tahu 6 orang dah mengalihkan sokongan. Mereka kalau tidak ada akta lompat parti dah lama dah melompat. Saya dipahamkan lebih kurang ada lagi 8 orang, ada dari 10, 12 orang lagi yang menanti waktu untuk mengisytiharkan
untuk berada menyokong pimpinan PMX. Ramai nak sokong. Sebab itu bila saya tengok pula sekarang ni kononnya pentadbiran cawangan bahagian bersatu di Gua Musang digantung. Jadi pentinglah secara kononnya. Bagi saya berapa kerat ahli bersatu yang ada di Gua Musang. Berapa kerat sebenarnya dia saya. Dan berapa ramai ahli bersatu sebenarnya. Jadi sebab itu bagi saya jangan sembang kencang. Apa yang anda lakukan tangani. Santuni ahli-ahli wakil kerajaan anda yang mereka yang sudah tak sabar-sabar nak meninggalkan bersatu. Itu saja. Saya akan melihat. Sebab itu saya mengatakan sesuatu kejayaan parti-parti politik yang diasaskan oleh pengkhianatan. Parti sebut tidak boleh kekal. Dia tidak akan kekal, saudara. Semua orang tahu bagaimana Parti Bersatu ini wujudnya adalah daripada pengkhianatan. Warga UMNO yang berkhianat. Begitu juga daripada Parti Keadilan yang khianat. Mereka ini sekarang bergelumang dalam PBN dan dalam kumpulan Perikatan Nasional. Kerana pengkhianatan itulah saya melihat bahawa mereka bakal dihukum. Sebab itu saya yakin bahawa tak lama lagi Parti Bersatu mungkin lepas raya nanti tinggal nyawa-nyawa ikan saja. Dan mereka akan mencipta macam-macam naratif lagi. Saya harap agar rakyat dapat lebih memahami. Yang penting sekarang ni saudara, kita nak move forward. Kita mahu ke depan. Kita tak mahu terjebak dalam polemik, dalam percaturan politik yang tidak mendatangkan hasil untuk rakyat. Tidak ada keberuntungan. Masa untuk kita bergerak maju ke hadapan. Tinggalkanlah mereka dengan mimpi-mimpi mereka. Tak habis-habis. Tak habis-habis, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mereka masih lagi mengimpikan untuk berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Tapi saya yakin rakyat tidak mungkin boleh dijatuh ataupun diatur-aturkan. Malah untuk pilihan akan datang, saya kata mereka juga bakal mengalami nasib sebagaimana Parti Pejuang. Kita komen saya satu lah. Bila ringgit ni jatuh hari tu, diorang buka kecoh masa ringgit turun sampai 3.8. Bila ringgit turun pula dia orang cari pula buat cerita pula kata KDSP jual aset beli ringgit. Dia orang ni serba-serbi tak betul lah, semua kritik kerja ya. Tahulah idea apa. Okeylah tuan-tuan. Mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.